Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara yang paling mengejutkan dan menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Anwar Ibrahim bukan saja hebat dalam bidang politik, ekonomi, dan pentadbiran Malaysia, tetapi kini telah teruji di dalam bidang keagamaan pula. Kalau sebelum ini ramai yang menggelar Anwar Ibrahim seakan-akan tidak memiliki kredibiliti dalam pimpinan agama, nampaknya semua itu hanyalah satu perbuatan yang salah, hanya satu telahan yang salah dan mungkin boleh dikatakan sebagai palsu. Ini kerana Anwar Ibrahim sekali lagi menunjukkan, membuktikan bahawa beliau adalah orang yang bukan calang-calang orangnya. Ini apabila Anwar bakal menyampaikan khutbah Jumaat di New York. Saudara, bayangkan Anwar Ibrahim dijemput menyampaikan khutbah Jumaat di New York. Bukankah itu sesuatu perkara yang luar biasa? Adakah pemimpin-pemimpin lain yang turut mempunyai kebolehan seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sejak saya menjadi penganalisis politik dan pemerhati politik, belum pernah saya dengar seorang Perdana Menteri selain Anwar Ibrahim berjaya dipanggil menyampaikan khutbah Jumaat di Amerika Syarikat ataupun di New York khususnya. Bakal tercipta satu lagi sejarah apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan khutbah solat Jumaat di Masjid Pusat Kebudayaan Islam New York pada 22 September ini. Jemputan menyampaikan khutbah itu bakal mencatatkan rekod sebagai pemimpin negara luar pertama yang diberi penghormatan menyampaikan khutbah di Masjid ICCN. Pusat ibadah itu juga bersejarah kerana merupakan masjid pertama dibuka di kota New York pada 25 September 1995 yang turut menempatkan Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan perkara itu ketika sidang media bersama wartawan Malaysia di Pejabat Wakil Tetap Malaysia di New York petang semalam. Menurutnya, Anwar yang juga Menteri Kewangan, Perdana Menteri akan berada di New York pada 20 hingga 23 September sempena Perhimpunan Agung PBB pada ke-78. Ahli Parlimen Tambun itu akan diiringi isterinya Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Ismail Ismail, serta Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Turut serta Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, Speaker Dewan Undangan Negeri, Timbalan Ketua Menteri dan Ahli Parlimen serta pegawai kanan kerajaan dari kementerian yang berkaitan. Saudara-saudara sekalian, apabila membacakan tentang pencapaian luar biasa, mencatat rekod luar biasa Malaysia ini membanggakan kita semua. Maka dengan ini kata-kata di luar sana yang memerli, yang mengatakan Anwar Ibrahim seakan-akan bukan Islam yang sejati adalah sesuatu perkara yang tidak tepat sama sekali. Hal ini kerana Anwar Ibrahim telah pun membuktikannya kali ini, yang mana beliau kini bakal menyampaikan khutbah Jumaat di kota New York dan ini ialah sejarah baru untuk Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada Azalina Othman Said, Menteri Undang-Undang. Beliau kata, kenapa ketika Perikatan Nasional, kenapa ketika Muhyiddin Yassin berkuasa, kenapa ketika Perikatan Nasional masih berkuasa, tidak pisahkan kuasa AJ pendakwaan ketika berkuasa. Hal ini menimbulkan satu tanda tanya besar kepada kita semua. Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said menyerang Perikatan Nasional kerana tidak memisahkan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya ketika gabungan itu mentadbir kerajaan.
Ia selepas Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bersatu larut mendakwa, kerajaan hari ini mengamalkan pendakwaan terpilih yang menyasarkan pembangkang, termasuk ketika Jabatan Peguam Negara membuat pendakwaan jenayah terhadap Muhyiddin Yassin. Azalina berkata, kuasa untuk mendakwa dan menarik balik pendakwaan terhadap tertuduh di mahkamah adalah di bawah kuasa penuh Peguam Negara dan ia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Justru Azalina berkata, tidak adil untuk membangkitkan isu pendakwaan terpilih apabila pimpinan PN diheret ke mahkamah, tapi pada masa sama bersorak apabila seteru politik mereka yang didakwa. Ini sebabnya kerajaan Madani hari ini komited untuk pisahkan kuasa Peguam Negara dengan pendakwaan. Seiring dengan itu, menjadi pertanyaan netizen juga ialah, tidak adil apabila isu pembebasan juga dipersoalkan. Ketika Muhyiddin Yassin dilepaskan daripada tuduhan jenayah, mereka bersorak. Perikatan Nasional bersorak gembira. Tetapi ketika Zahid Hamidi dilepaskan daripada pendakwaan, mereka pula tak puas hati. Bukankah itu sesuatu yang tidak adil? Ini sebabnya kerajaan Madani hari ini komited untuk pisahkan kuasa Peguam Negara dengan pendakwaan. Saya nak tanya, kata Zalina, kenapa masa anda berkuasa tak nak pisahkan kuasa Peguam Negara dengan pendakwa raya? Bila pihak YB kena, kata pendakwaan terpilih. Tetapi bila sebelah sini kerajaan kena, kata padan muka. Apa hal? Kata Azalina Othman Said. Sekurang-kurangnya kami cakap akan buat pemisahan kuasa. Sebelah sana pembangkang bukan saja tak buat, bincang pun tidak, katanya lagi. Ini menjadi kejutan besar kepada kita semua. Rupa-rupanya Azalina mendedahkan rahsia Perikatan Nasional ketika menjadi kerajaan, yang mana mereka di bahagian pada waktu itu bukan saja tidak buat pemisahan AJ dan pendakwa raya, mereka juga langsung tak bincang. Tak bincang pun tak, kata Azalina Othman Said. Azalina berkata demikian ketika sesi perbahasan selepas Hamzah dan Ronald Kiandi membangkitkan apa yang didakwa sebagai pendakwaan terpilih oleh kerajaan ketika sesi perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Hamzah mendakwa kerajaan menindas Muhyiddin dengan mengheretnya ke mahkamah dan membangkitkan mahkamah kemudian melepas dan membebaskan pengerusi PN itu daripada 4 pertuduhan rasuah. Bagaimanapun Muhyiddin masih berdepan 3 pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA TFPUAA. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.